Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alni sababan liman ihtada wa ja'alni sababan litahdi mustami'ina jami'an. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam wa ba'i al-corona. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kehadirat Allah SWT. Kita di ruangan Kuliatul Maghrib pada malam ini. Tiap-tiap malam Isnin saya yang ambil tanggungjawab Kuliatul Maghrib, yang mana saya cuba ambil satu maudhu' yang agaknya penting dalam kehidupan kita. Oleh kerana maudhu' ini tiap-tiap orang yang balik, sama ada lelaki dan perempuan, terpaksa kena tunaikan, iaitu maudhu'nya iaitu as-salah. Semaya adalah penting dalam kehidupan kita. Saya cuba nak sentuhkan sedikit, walaupun sering kali ataupun setiap kali kita dengar tutup guru, dan begitu juga sama dalam khutbah. Kita mendengarkan perkara yang mengenai dengan solat ataupun sembahyang 5 waktu sehari semalam. Yang saya ingin menyentuhkan, oleh kerana cuba nak membaiki masyarakat kampung, khususnya pemuda-pemuda dan pemudi yang tak gaduh dalam tunaikan solat ini. Ini perkara yang penting bagi kita hamba Allah SWT. Sebagai hamba, tak lain tak bukan kita kena ibadat kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sedia maklum bahawasanya Allah SWT tidak jadikan jin dan manusia lain melainkan untuk ibadat kepadanya. Cuba kita tengok sedikit yang mana Allah SWT telah sentuh dalam ayat yang mengenai dengan semua perkara sujud kepada Allah SWT. Dan kita manusia ni, kalau kita tak sujud kepada Allah, bagaimana kedudukan kita? Yang mana Tuhan telah kata dah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadilah itu tujuan yang Allah SWT jadikan kita untuk ibadat kepadanya. Dan salah satu ibadatnya saya nak cuba sentuhkan sangkut paut dengan solat semaya. Mudah-mudahan apabila dapat dengar, dan yang saya cuba ambil satu isi kandungan takut paut dengan targhib wa tarhib bis solah, galak dan bui amaran jagaan dalam meninggalkan solah. Yang mana ayat Allah SWT telah cerita sangkut paut dengan semua manusia, sama ada
semua manusia, semua makhluk Tuhan yang Allah SWT jadikan. Allah SWT sama ada langit, bumi dan perkara yang lain semua sujud kepada Allah SWT. Cuba kita tengok ayat dalam suratul Hajj yang mana Allah SWT tersebut. Surah Hajj, Al-Hajj ayat yang ke-18, Allah SWT telah sebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wal dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al 'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha'. Satu keratan ayat Allah SWT, sedang pendengar dan penonton, cuba kita ambil perhati. Yang mana Allah SWT buat soalan, buat tanya. Suruh Rasulullah baca ayat ini, tanya kepada sahabatnya, tanya kepada manusia. Yang mana telah sebut kata, alam tara, tidakkah kamu melihat ataupun tidakkah kamu tahu annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Bahawa segala yang ada di langit dan di bumi tunduk sujud kepada Allah. Allahu akbar. Apa yang ada di langit dan di bumi semua masuk sujud kepada Allah SWT. Wasyamsu wal qamaru wal nujumu wal jibalu wasyajaru wal dawab wa katsirun minan nas. Di antaranya termasuklah dia kata man fis samawati wa man fil ardi tadi itu. Iaitu segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Di antaranya yang Allah SWT telah sebut dalam ayat ini, asyamsu, iaitu matahari. Yang matahari kita tengok besar. Di atas kepala kita. Kadang-kadang tengah hari itu kita tak boleh nak atas kepanasannya. Panasnya. Matahari yang besar pada kita lagi dan besar pada bumi lagi. Dan bulan, yang kita tengok bulan, dan begitu juga an-nujum wan nujum, iaitu bintang-bintang yang kita tengok di atas kepala kita tu, bintang. Dan begitu juga wal jibal, bukit, bukau, wasyajaru, dan begitu juga pokok-pokok yang kita telah tengoknya, pokok-pokok kayu, dan wadawabu, dan binatang-binatang, wa katsirun minan nas, dan kebanyakan serta sebahagian besar dari manusia, dan banyak pula di antara manusia yang berhak ditimpa azab. Kalau kita tengok di sini ayat Allah SWT telah kata, tidakkah kamu tahu, kata semuanya sama ada man fis samawati wa man fil ard, perkara yang ada di langit dan di bumi, semua tunduk sujud kepada Allah SWT. Dan sebahagian daripada manusia, sebesar manusia yang dia telah katakan tadi, wa katsirun minan nas, dan begitu juga sebesar manusia yang sujud kepada Allah. Wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab, dan begitu juga sebahagian daripada manusia berhak ditimpakan azab yang pasal tak tunduk pada Allah, tak sujud. Perintah Tuhan tak gaduh. Ni Tuhan sebut wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab, dan kebanyakan ditimpakan di antara manusia lah, wa katsirun ditimpakan azab, seksa dengan kekufurannya atau buat maksiatnya pada Allah.
wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Ada dan ingatlah sesiapa yang dihinakan oleh Allah SWT, maka ia tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah tetap berlaku apa yang dirancangkan. Itulah yang kita naknya. Yang nak tunjuknya, kata Allah SWT telah sebut kata semua perkara yang di langit dan di bumi, sama ada manusia sendiri, binatang ataupun makhluk yang lain, seperti pokok-pokok kayu, bukit bukau, semuanya sujud kepada Allah SWT. Itulah yang Allah SWT sebutkan. Tapi itu kita ingat bahawasanya Allah SWT jadikan kita tujuannya untuk ibadat kepadanya, untuk sujud kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masalah sujud ni penting bagi kita. Saya nak cuba ambil beberapa keratan hadis. Sebab dalam solat tu adalah sujud. Adalah sujud kepada Allah. Kita sujud kepada Allah dengan kita tak syirik. Tidak syirik, bersekutu dengan Allah SWT. Maka yang mana kita telah maklum bahawasanya solat itu adalah salah satu fardu yang difardukan oleh Allah SWT sebelum pada Rasulullah hijrah lagi. Dan Rasulullah sendiri telah menerimakan solat di atas, yang mana seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Isra' dan Mi'raj masa tu, maka Rasulullah terima 5 waktu sehari semalam kepada umatnya. Walaupun di sana kita telah tahu dah kata 50 mula-mula tu, tapi oleh kerana dengan Rasulullah ataupun di show oleh beberapa Nabi yang berjumpa dengan Rasulullah masa tu, suruh mana kurang lagi, sehingga akhirnya Rasulullah minta kurang sampai kepada 5 waktu sehari semalam. 5 waktu sehari semalam ni kewajipan kita lah bagi orang yang safar balik, sama ada lelaki dan perempuan. Dan fardu ni tidak dikecualikan, tidak gugur, tidak, selagi mana boleh bernafas, akal fikiran tak hilang, selagi itulah hukum fardu solat tak lucuk daripada kita. Yang mana bagi yang kuasa berdiri, tak kuasa nak berdiri, duduk, tak kuasa nak duduk, menyengai, dan sehingga seterusnya nak menyengai pun tak boleh. Selagi mana duk khabar, kena solat, kena buat isyarat. Walaupun ulama kata setengah-setengah rukun, setengah syarat yang ada dalam solat gugur, tapi rukun solat tak gugur. Iaitu fardu solat tak gugur, fardu solat kena semaya. Dan begitu juga semaya, kita mesti ingat, gambar sini kata walaupun dalam medan perang pun Rasulullah solat buat contoh semaya, dan Islam pun ajar suruh semaya dalam medan perang. Nak rakyat walaupun masa ataupun semasa tu adalah masa yang sempit, masa nak kita ada seteru depan. Tapi walaupun seteru depan pun semaya, kena semaya. Adalah kalau kita tengok dalam beberapa surah ayat Quran, ya ceritalah Rasulullah solat dalam medan perang. Itulah sebab itu kita tak boleh nak buat main-main dah dengan semaya. Kita kena jaga lebih lagi. Kita ni, dan ni kita duduk kita dulu, sedang pendengar penonton sekalian, kaum ibu, sementara kita nak solat Isya ni,
cuba kita ambil mikir. Kata kita ni cukup kedak semaya kita. Tak nanti nak qada. Kadang-kadang duk perhati orang-orang kita, ibu rasa kata yang masa muda dia tu dia tak cukup semaya. Tiba-tiba bulan Ramadan baru mula nak gaduh qada. Orang semaya sunat semaya solat tarawih di Ramadan, tapi kita duk pergi qada tu. Cuba kita cuba kita beki, rugi, jadi rugi kita. Yang mana memanglah apabila kita khabar kita solat. Ya solat ni semaya ni tak kira kita sama ada kita tidur kita tak khabar. Walaupun habis waktu kita jaga, kita semaya lalulah. Jangan sekelang sudah. Bukan jangan kata tangguhlah nak semaya tak boleh, susah, kain tak ada, gapo sahaja. Ni dia bukan alasan. Sebab orang Islam kita ni dia kena suci semua. Selagi mana suci pakaian kita, sama ada kita kerja, memanglah kita kerja. Kalau kerja sampai cap ni ada cap belaka. Selagi mana tidak najis, kita boleh solat gitu. Bersih sudah. Begitu juga orang perempuan, jangan buat susah kata tak waris kana. Jangan. Sebab kewajipan kita kena solat, kena semaya. Jangan buat alasan kata kita tak waris kana, nanti kita sehingga kita tinggal solat, tinggal semaya tak kena. Kita pakai cuk kita tu, sabit tu orang Islam kita pakai hijab, pakai kain tudung kepala besar, boleh semaya selalu. Bersih, pakai tukin panjang, tukin tebal sikit. Ada air semaya ataupun ambil air semaya, kita semaya selalu. Itulah kewajipan kita. Dan begitu juga, cuba kita tengok kelebihan orang yang solat. Banyak yang Tuhan telah sebutkan. Kata semaya ni adalah imaduddin, dia agama, dan seperti pintu rukun, wa ahammu arkanihi ba'da syahadatai, sepenting-penting rukun Islam lepas pada dua syahadah. Itu solat. Dan Allah SWT, kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, iaitu orang-orang yang jaga semaya dia, demoning lah akan diwarisi. Ulaika humul warisun allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang akan terima mewarisi syurga firdaus bagi orang yang jaga semaya. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi kulluha atau utiya bi dhunubihi kulliha fawudi'at 'ala ra'sihi wa 'atiqihi wa kullama raka'a aw sajada tasaqat 'anhu. Yang akhrajahu at-Tabarani bisanadin sahihin. Sesungguhnya hamba apabila dia berdiri, didatangkan kepadanya, dia diri semaya, maka dibawa datang kepadanya, iaitu dosa-dosa semuanya. Fawudi'at 'ala ra'sihi, dosa bawa mari itu tak atas kepala, lepas tu tak di baunya. Rasulullah kata fakullama raka'a aw sajada, tiap-tiap kali dia rukuk dan dia sujud, tasaqat anhu, dosa tu gugur, jatuh. Allahu akbar. Ini kelebihan solat.
Yang mana saya telah kata tadilah, saya ambil satu maudhu' yang sangkut paut dengan targhib, tarhib atau targhib, galakkan supaya kita sungguh dalam solat kita. Itu benda-benda lagu ni penting bagi kita, oleh kerana tiap-tiap hari ni kita duduk dalam dosa. Kalau dosa kita tak taubat, bagaimana dosa kita nak habis? Tak lain tak bukan, salah satunya semaya tu dapat mengkifaratkan dosa kita. Semaya tu dapat mengkifaratkan dosa kita. Kita tengok satu hadis lagi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang mengatakan, ara'aitum law anna haran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yubqa min daranihi syai'un. Qalu la yubqa min daranihi syai'un. Qala fakadzalika mislu salawatil khams yamhullahu bihinna al-khataya, muttafaqun alaih. Rasulullah buat tanya, tidakkah kamu tahu, ara'aitum, tidakkah kamu tahu bahwasanya jika sungai, satu batang sungai di pintu salah seorang kalangan kamu, rumah dia ada sungai duk mengalir, kemudian dia mandi tiap-tiap hari itu 5 kali, sehari semalam mandi. Rasulullah kata, adakah masih baki cemar kekotorannya, dengan sebab dia mandi 5 waktu sehari, 5 kali sehari. Maka sahabat kata, memanglah kekotoran cemar dia tu tak akan ada lagi, suci habis. Dan begitu juga Rasulullah kata, fakadzalika mislu salawatil khams, begitu juga seumpama seperti semaya 5 waktu sehari semalam, Tuhan ampunkan. Dengan kita semaya 5 waktu sehari semalam tu akan dosa kita. Allahu akbar. Sebab tu lalu ni kita baki, tidak pendengar dan penonton, kaum-kaum ibu dan bapa dan adik-adik, kakak, kita cuba renungkan. Kata semaya ni salah satu untuk nak bersihkan kita. Sebab tu kita kena baki khusyuk semaya kita. Cukup ataupun sempurnakan rukun-rukun, syarat dia, sunat dia. Kita tamaninah dalam semaya, insya-Allah Allah SWT akan ampunkan dosa kita. Dan begitu juga hadis, saya cuba nak baca hadis supaya nak galakkan kita. Dia kata lagi bahwasanya Rasulullah telah bersabda, lam yalijal naru ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Iaitu tidak akan menyentuh akan api neraka salah seorang kamu yang semaya sebelum matahari naik, dan begitu juga sebelum matahari gugur, matahari jatuh. Mana maya subuh dengan semaya asar. Yang mana ulama kata yakni dua semaya, iaitu semaya subuh dengan semaya asar ni. Semaya asar ni ada ralik juga kita. Apa Rasulullah telah sebut sini, kemungkinan masanya sahabat gemala kambing kadang-kadang tak ada nak semaya, ataupun kalau kita kat warung-warung tak gaduh main bola pukul 3, main bola awal, kadang-kadang tinggal semaya asar. Aku mungkin gitu kamu. Sabitnya besar sangat, tidak sentuhkan api neraka, iaitu orang yang semaya sebelum matahari naik, dan begitu juga sebelum matahari jatuh, demoning tak akan sentuh oleh api neraka. Itulah yang mana kita telah dengar beberapa keratan hadis yang mengenai dengan solat, dengan semaya. Maka kita sungguhkan lagi. Satu hadis lagi. Kita cuba ambil banyak tu.
hadis yang sangkut paut dengan solat. Sebab sujud kepada Allah SWT. Sebab satu arah supaya kita banyakkan sujud. Suruh kita tu banyak sujud kepada Allah. Tiap-tiap kali sujud, maka Allah SWT angkatkan satu darajat dan gugurlah dosa. Tu perkara yang penting saja tu. Sampai tu suruh kita banyak sujud kepada Allah SWT. Mudah-mudahan keduduk ke kita. Rasulullah telah kata, wa qala alaihi salatu wassalam li Thauban radhiyallahu anhu, alaika bi kasratis sujud. Rasulullah kata, hey Thauban, membanyaklah sujud. Banyaklah sujud. Fa innaka la tasjudu lillah sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Akhrajahu al-Imam Ahmad bisanadin sahihin. Rasulullah pernah kata kepada Thauban, hey Thauban, membanyaklah sujud. Tak sujud-sujud dalam semaya tu. Sujud suka pun tak ada apa. Yang pentingnya kita sujud. Sujud berapa kali? Kalau kita tengok semaya kita tu kemungkinan banyak sujud. Satu rakaat dua, dua rakaat 4, 3 rakaat 6, 4 rakaat 8. Sujud kita tu tiap kali kita sujud kepada Allah SWT, yang mana Rasulullah kata Allah SWT angkatkan kita satu darajat, satu peringkat. Wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah SWT gugurkan kesilapan kesalahan kita. Satu kesalahan. Allahu Akbar. Sampai tu semaya adalah penting. Kaum-kaum ibu dan bapa, adik-adik dan wairun-wairun, kita cuba sungguh dalam semaya. Mudah-mudahan dosa yang kita duk, kadang-kadang kita tak khabar dosa kita. Kesilapan kita, cakapan kita, bohong kita. Ni benda-benda yang kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap bani Adam ada kesalahan. Bagi sebaik-baik orang yang salah iaitu taubat. Kalau kita tak ada taubat, kita salah kita ni dapat nak sapuhkan dosa kita. Dan begitu juga banyak hadis yang sangkut paut dengan mengenai solat di alam akhirat nanti, yang mana Rasulullah telah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-salah. Awal-awal yang dikira, dihitung, ditanya iaitu semaya. Fa inna saluha sa'irul amalihi. Apabila moleknya semayalah mana moleknya amal dia. Sebab semaya itu dapat mencegahkan pasyad dan mungkar. Apabila dia semaya ikhlas sungguh tu dalam kehidupan dia tu, dapat lari dia, dapat tahan dia benda yang mungkar, benda yang pasyad, benda tak molek. Tapi itu apabila dia semaya dengan cara yang molek, dapat menyekat dia daripada buat dosa. Apabila semaya tu molek, sepenuhkan rukun semaya betul waktu, maka amalan lain pun molek belaka. Dengan sebab yang mana dalam ayat kata semaya itu dapat mencegahkan pasyad dan mungkar. Dan begitu juga yang kata fa'in fasadat mana saya tak temu. Allahu Akbar. Kalau semaya itu tak molek, maka semua amalan yang tak molek belaka. Sampai itu benda-benda lagu ni kita kena pentingkan dalam solat kita. Jangan duk tinggal. Kalau tinggal dosa berat. Sedikit yang mana saya nak cuba baca
Nah, oleh kerana masa ada beberapa minit lagi. Nah, yang mana diarahkan kepada orang tua, nah, supaya didikkan anaknya, nah, supaya semaya dalam masa umur 7 tahun lagi. Nah, ini benda-benda yang Islam mementingkan, nah, mentingkan dalam didikkan anak. Nah, didikkan anak Islam yang pentingkan. Nah, yang mana hadis menceritakan murru auladakum. Nah, cuba kita tengok hadis sedikit yang mengenai dengan semaya. Nah, suruh anak solat. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Nah, itulah daripada Umar bin Shu'aib, daripada bapaknya dan daripada neneknya telah kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah perintah kepada sahabatnya, Rasulullah perintah kepada umatnya, murru auladakum, suruhlah anak-anak kamu semaya. Nah, sedangkan dia tu umur 7 tahun. Dan pukullah, nah, anak kamu tu masa dia umur 10 tahun apabila dia tinggalkan solat. Nah, dan begitu juga peceklah di antaranya, nah, iaitu pecek, suruh pecek tidur. Nah, tak boleh tidur sekali, nah, masa umur 10 tahun. Itulah perkara yang pentingkan dalam Islam. Nah, sebab itu kita kena pentingkan, kita kena ajar anak-anak kita, tak boleh nak buat tahu. Nah, saya cuba menyentuhkan dalam kuliah maghrib sekali lagi. Nah, sedangkan sebelum pada tu pernah baca khutbah dah. Nah, supaya nak pakat-pakat sungguh dalam solat. Kadang-kadang kita tinggal main-main ya semaya, buat main-main. Allahu akbar. Siapa kat orang tua pun tak semaya. Nah, bukan budak-budak, bukan wairun. Nah, ni benda-benda lagu ni kita kena pakat baiki. Nah, mudah-mudahan nah kita dapat bahagia di dunia dan akhirat. Nah, itulah perkara saya cuba menyentuhkan dalam masa setengah jam. Nah, sementara kita nak solat Isya, nah, maka kita boleh beberapa keratan hadis yang menggalakkan kita supaya kita sungguh dalam semaya. Nah, sama ada yang dia telah kata wadribuhum 'alaiha, ni pasal pukul bukan pukul sakcai, pukul ajar gitu ya. Nah, maka saya tak lewatkan masa, mudah-mudahan beberapa keratan hadis yang telah baca tadi, nah, kita dapat ambil faedah. Nah, khususnya apabila kita sujud tu, nah, apabila kita solat tu, nah, apabila kita rokok tu, semua gugur dan Tuhan akadkan kita. Sebab itu kita duduk dalam masyarakat, kalau kita semaya sungguh-sungguh, insya-Allah kita dimuliakan dalam masyarakat kampung. Kadang-kadang kita tak khabar, baru kita molekkan semaya kita. Nah, insya-Allah baru kita hidup kita di dalam masyarakat ni diharumi, harum ataupun dimuliakan oleh masyarakat. Maka saya sudah dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.